Assalamualaikum guys, welcome back. Dalam beberapa hari ini, bertaburan di mulut dan juga jari kita bercerita tentang Alkisah seorang pendakwah yang memberi sumbangan sambil berdakwah dengan cara yang mungkin kita kurang setuju. Saya nak kamu solat saja. Majoriti tak solat. Abang solat ke bang? Abang baca kepada saya, rukuk iman berapa? Kamu jangan jawab. A few moments later. Abang tak lepas. Abang, baca niat solat fardu maghrib. Solat fardu maghrib, niat dia macam mana dalam bahasa Arab? Tadi kau bilang kau solat, bahasa Arab lah. Mana boleh Melayu? Saya guru agama bang. Ni hafiz Quran ni. Sombong amat. Dan semalam, aku ada dapat satu video pakcik ni yang bagi respon pada pandangan orang lain pasal cara dia berdakwah. Kita tengok sikit klip video respon daripada pakcik ni. Adab itu, Syekh Wadul Qadi kata tu, kita nak bincang pun boleh panjang lagi lah. Ada disebut dalam hadis Nabi, man ra'a minkum mukaran fa illam yastati' fa illam yastati' wazalika Siapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, dengan hati. Ini masalah. Orang lebih suka ubah dengan hati. Nombor 3 jadi nombor 1, nombor 1 jadi nombor 3. Semua kata tak apalah, kita tengok dia punya luaran, dalaman tak tahu. Itulah ayat-ayat yang menyosang dan menyusahkan masyarakat. Nak tegur tak berani, nak cakap tak berani. Gunakan hati. Solat ni hak negara, bukan hak individu. Langgar traffic light pun salah besar. Parking pun salah. Kalau salah parking kena saman. Langgar traffic light merah kena saman. Tak solat ini lebih besar daripada langgar traffic light. Tak solat inilah turunnya segala kemungkaran. Tak solat inilah dunia jadi masalah. Tak solat inilah jalan raya ni tak betul. Cuba orang solat, dia memikirkan kematian, maka pasti jalan raya akan jadi cantik. Sebelum kita sembang, lagi elok kalau kata aku clarify dekat sini. Yang pertama, aku bersyukur sebab ada rakyat Malaysia yang prihatin terhadap nasib orang lain macam pakcik ni. Yang kedua, aku setuju dan sokong niat pakcik ni untuk berdakwah dan menggalakkan orang lain untuk bersolat. Macam yang aku cakap dekat previous video, aku berterima kasih juga sebab bila aku tengok video pakcik ni, aku pun terinspirasi untuk berdakwah juga bila kata aku bagi sumbangan pada orang lain. Cumanya, aku memilih untuk berdakwah dengan cara yang tidak memalukan orang yang aku bantu tu. So, aku harap korang semua faham pasal pendirian aku ni. Cumanya dekat sini, apa yang aku kurang setuju ialah pendekatan yang digunakan oleh pakcik ni, dan aku mengharapkan teguran daripada netizen dapat diterima baik oleh pakcik ni dan dia terbuka untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bukan nak kata dia jahat, tapi mungkin mulut lepas. Macam yang pakcik ni cakap dekat dalam video tu. Lu punya hal lah nak jaga hati-hati. Saya bukan nak jaga hati orang. Saya nak jaga Allah Subhanahu Wa Taala. I'm rijal. Saya bukan sajat. Kalau nak jadi sajat boleh lah. Saya dilahirkan jantan. Jahatnya mulut nak kena cili ni. Akak dah lama dah cili orang. Pertamanya, sajat tak bersalah pun sebenarnya dalam perumpamaan yang pakcik ni bagi. Dia tak jaga pun hati orang. So, aku tak nampak pun ada kena-mengena antara sajat dan juga perumpamaan yang dekat dalam tu. Kita tak suka sajat tu memang betul. Tapi, jangan sesekali fitnah dia. Kedua, sebelum ni, aku ada borak dan juga aku ada buat vlog dengan Amin Idris pasal isu berdakwah dengan cara yang lembut. Dan aku tak sangka 4-5 tahun kemudian video ni masih lagi relevan untuk aku potong dan kurangkan masa aku untuk edit video ni. Kita dengar kejap. Dia soalan dakwah, dan dalam dakwah ni dia ada akhlak da'i dan dia ada akhlak mad'u. Apa dia? Da'i madu? Da'i mad'u. Okay. Da'i mad'u. Okay. Dalam kepala ni asyik tinggal madu je Miracle. Betul. Da'i itu maksudnya orang yang berdakwah. Mad'u ni maksudnya orang yang didakwah. So dia ada akhlak orang yang berdakwah ni. At least 2. Pertama, yang pertama, dia kena menggunakan perkataan yang baik-baik. Contoh dan Quran bila Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun ni tak adalah antara makhluk paling jahat atau muka bumi sampai mengaku Tuhan. Tapi Tuhan perintahkan Nabi Musa untuk berhadapan dengan Fir'aun dengan perintah dan Quran disebut sebagai qaulan layyinan. Maksudnya ialah
menyampaikan dakwah dengan kata-kata yang Tak baik. solat ni memang isu yang besar dan kita memang perlu perjuangkan. Tapi kekerasan, keganasan dan merendahkan orang lain hanya kerana kita bersolat bukanlah pilihan yang terbaik. Sekali lagi aku serahkan kepada Amin untuk bercakap. Sebab kalau jadi apa-apa, dia yang kena. Maknanya dakwah ni bukan kutuk-kutuk, bukan maki hamun. Jadi kalau kita duk maki orang, maki orang jauh pada dakwah. Maki orang jauh pada Islam. Itu satu. Yang kedua, bila kita dakwah ni kita kena ingat, hidayah ni bukan kerja kita, kerja Tuhan. Bukti dia masa Nabi Muhammad SAW dalam hayatnya, pak saudara dia Abu Talib meninggal tak bersyahadah, tak masuk Islam. Dan Nabi sedih. Tapi kesedihan Nabi tu terubat bila Allah Ta'ala memotivasikan Nabi. Dia kata, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Maksudnya, maksudnya maksudnya ialah sesungguhnya engkau, hai Muhammad, tak boleh bagi hidayah pada orang. Walaupun pada orang kamu sayang. Walaupun itu ialah Rasulullah, tetap juga dia tak boleh nak kata hidayah milik siapa. Tak boleh. Tapi Tuhan berfirman, Tuhan yang punya kuasa untuk bagi hidayah. Betul. Kita tak tahu apa kesudahan seseorang. Mungkin sekarang ni dia baik. Betul. Dan bila nak mati dia tiba-tiba jadi ngong ke. Betul. Dan mungkin sekarang kita jahat, orang tu jahat. Mungkin bila kita nak mati di penghujung hayat kita dah baik. Betul. So kita jangan kata kat orang. Betul. Dan pada aku, pendirian aku masih tak berubah walaupun selepas beberapa tahun. Bak kata aku yang muda. So, dakwah tu diibaratkan macam bisnes. Maksudnya kalau kita pandai mengayat, maksudnya kalau kita pandai berkata-kata, pandai menjual produk tu, makanya insya-Allah rezeki ataupun orang pelanggan akan beli kita punya barang. Yes. Dan kalau produk tu baik macam mana sekalipun, tapi kalau kita maki pelanggan, walaupun produk tu datang dari langit tujuh, jangan harap orang nak beli. Betul. Jadi begitu juga dakwah, kita nak ajak orang untuk terima Islam. So, kena berilah kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, penuh berhikmah. Betul. Tak salah berdakwah, tapi yang salahnya kita punya cara dalam kita berdakwah. Betul. Kepada aku dan juga Amin 5 tahun lepas, walaupun dalam perlawanan bola sepak tu aku kalah, tapi dalam perlawanan buat konten dekat YouTube, akhirnya aku berjaya kalahkan Amin Idris. Sombong amat. Jadinya aku harap aku yang 5 tahun lepas tu berbangga dengan pencapaian aku sekarang ni. Anyway, aku tunjukkan ucapan ni khas untuk Amin Idris sebab aku tahu yang dia memang tengok video aku ni. Yang pertama, setinggi mana pun ilmu kita, kesudahan kita tetap antara salah satu perkara gaib yang kita takkan ketahui kecuali dengan izinnya. Jadi aku tak nampak ada apa-apa sebab untuk sesiapa sahaja termasuk orang yang warak untuk berbangga dengan ilmu dan juga kewarakan yang dimilikinya sampailah dia tak nak terima teguran orang lain. Yang kedua, dalam Islam, kita diajar untuk berlembut dalam ketegasan dan dalam tegas ada lembut. Dan tegas dekat sini bukanlah bermaksud kita perlu berkasar ataupun bercakap dengan keras untuk menyampaikan sesuatu. Tapi yang penting ialah kita sampaikan sesuatu perkara tu tanpa dolak dalik dan juga jelas. Yang ketiga, hidup kita ni kita tak bergantung hanya pada diri sendiri tapi kita hidup bersama-sama dengan makhluk Allah yang lain. Kalau betul kita hidup kerana Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kita kena hormat hasil ciptaan Tuhan kita sendiri dan bukan memperkecilkan mereka. Ingat tak apa jadi pada satu makhluk Allah yang sangat warak, yang sangat bijak dan tinggi kedudukannya, tapi hanya kerana memperkecilkan makhluk Allah, katanya, aku bersolat, aku berzikir ke atasmu ya Allah. Jadi kenapa aku perlu sujud pada makhluk yang lebih hina daripada aku dan berbuat kemungkaran di atas bumimu. Kemudian dia dilaknat dan dijanjikan azab api neraka paling dalam di akhirat kelak. Sound familiar? Tu aku kata, surah dan juga hadis kita kena baca dan faham. Ambil iktibar dan terima semua yang ada dalam surah dan hadis. Bukan kita terima hanya sebahagian yang menyenangkan ataupun yang boleh menutup keburukan diri kita. Apapun, aku sangat-sangat yakin yang Pakcik ni sebenarnya orang yang baik.
Cuma mungkin belum terbuka hati untuk menerima teguran daripada netizen dan insya-Allah mungkin ada insan yang mampu untuk menyentuh hati pakcik ni dan ubah cara dakwah dia. Sebab pada aku semua benda dah okey dah dekat pakcik ni. Contoh hadis yang dia bagi, pemikiran dia pasal solat, semuanya memang aku sendiri pun terima kecuali cara dakwah tu sendiri. Dan air kata pepantun, pergi Ipoh main kayak, singgah berehat dekat Cemor. Iman rapuh kerana riak, pahala gugur kerana takbur. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.